Kumpulan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM 2022 yang antara lain memfokuskan meningkatkan perkhidmatan bank tersebut selain meneliti laporan tahunan sebelumnya. Acara diadakan di sebuah hotel di Jerudong. Berucap semasa mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi BIBD dan kumpulan syarikat BIBD antara lain menekankan bank berkenaan secara terus membantu mencapai pemulihan ekonomi mampan dengan mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi perusahaan dan komuniti. With the demand from the global Peluang-peluang yang ditawarkan oleh teknologi kewangan, ringkasnya fintech, untuk memajukan kewangan hijau sangat besar. Ia dapat membantu menangani masalah dalam mengembangkan kewangan hijau. Perkara itu antara yang digariskan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dalam ucap tama semasa forum mengembangkan fintech dan kewangan hijau di negara Brunei Darussalam. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid juga menekankan kepentingan memajukan sektor kewangan mampan yang boleh menyalurkan dana ke dalam inisiatif hijau. Forum dianjurkan oleh Majlis Perniagaan ASEAN dan APEC negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Suruhanjaya Tinggi British di negara ini dan Bank Baiduri. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian bersama Tuan Yang Terutama Mark Garnier MP, Utusan Perdagangan Perdana Menteri United Kingdom kepada negara Brunei Darussalam, Myanmar dan Thailand dan sesi perbincangan. Acara berlangsung di bangunan reka bentuk dan teknologi Anggrek Desa. Usaha dan inisiatif ke arah meningkatkan keluaran negara, khususnya dalam industri pertanian dan agri makanan, telah dan giat dilaksanakan bagi menggalakkan lebih banyak penglibatan pengusaha tempatan. Semasa sesi temu bual, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan menjelaskan, inisiatif-inisiatif yang diungkayahkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menarik penglibatan pengusaha belia dalam sektor pertanian sebagai bidang kerjaya yang menjana pendapatan. Melalui pelaksanaan program-program tersebut telah berjaya menarik penglibatan beberapa orang pengusaha belia dalam bidang pertanian seperti berikut. Program pembesaran perusahaan dari 56 pengusaha ini, 21 pengusaha adalah terdiri dari pengusaha belia dengan melibatkan tapak seluas 311.14 hektar, iaitu hampir separuh jua keluasan adalah diusahakan oleh belia. Di program pemedahan belia, sebanyak 6 siri program telah berjaya dilaksanakan sejak tahun 2018 yang melibatkan secara keseluruhan seramai 148 orang belia. Program belia yang ketujuh pada masa ini sedang dilaksanakan pada setiap hari Selasa dan Khamis secara hybrid, secara maya dan bersemuka juga, termasuk aktiviti lawatan ke ladang-ladang yang melibatkan seramai 50 orang belia. Dengan inisiatif-inisiatif ini, ia secara langsung dapat melahirkan belia-belia usahawan pertanian yang komited, progresif dan produktif bagi sama-sama menyumbang ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan mampan demi mencapai wawasan Brunei 2035. Terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di atas kesempatan untuk mengusahakan tapak pertanian. Dan terima kasih juga kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan mengenai pembajaan dan penjagaan tanaman. Dibagi lagi another opportunity with another expansion of 20 hectares of land lagi. Majoriti yang kami ada masa ni adalah variety of durian. At the same time juga kami ada juga menanam. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli, terutama sekali Jabatan Pertanian dan Agri Makanan di atas sokongan dan tunjuk ajar juga dalam penjagaan pokok-pokok buah-buahan. Lepas habis kursus, kami diberi 1 hektar tanah yang berada di Kampung Berbuloh. Selepas kami punya hasil konsisten, kami
diberi tanah di Kampung Wasan. Terima kasih kepada pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk memberi kami peluang untuk menjalankan usaha padi ini. Terima kasih kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk mengusahakan tapak pertanian. Di samping itu juga, terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas khidmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan, kawalan penyakit dan juga penanaman. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei 2022 meningkat sebanyak 3.8% berbanding bulan Mei 2021 bagi perubahan tahun ke tahun. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan peningkatan tersebut selaras dengan kenaikan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah berikutan kenaikan harga makanan seperti minyak dan lemak, daging serta ikan dan makanan laut. Peningkatan dalam komponen bukan makanan pula didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, pengangkutan dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Sementara itu, IHP bulan ke bulan bagi bulan Mei tahun ini menurun sebanyak 0.3% berbanding bulan April 2022. Ia disebabkan oleh penurunan indeks bukan makanan. Walau bagaimanapun, penurunan indeks tersebut diimbangi oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan. Laporan penuh IHP bagi bulan Mei 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di eps.mofe.gov.bn. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima aduan mengenai perbezaan harga barang yang sama di pasaran termasuk isu kenaikan harga yang seiring ditimbulkan sejak kebelakangan ini. Menurut JPES, perbezaan harga antara gedung, pasaraya besar dan kedai-kedai runcit sederhana dan kecil didorong oleh beberapa faktor berkaitan kos operasi perniagaan dan kuasa pasaran. Antara faktor yang mempengaruhi harga adalah seperti kos struktur dan operasi perniagaan yang berlainan, harga dari pihak pembekal atau pengimport dan strategi pemasaran. Justru orang ramai disarankan untuk melatih diri menjadi pengguna bijak dengan memuat naik aplikasi mudah alih pengguna bijak yang menyediakan maklumat di hujung jari mengenai perbandingan harga. Sebuah kedai kopi yang memilih konsep minimal berdasarkan warna hitam dan putih terletak di rancangan perumahan Lambak Kanan menjadi tarikan kepada para penggemar kopi. Pemilihan warna putih membuatkan ruang terlihat lebih luas dan bersih serta memberikan suasana yang selesa untuk dikunjungi. Awangku Muizul Izyan Akmal bin Pengiran Amaluddin, pemilik kedai Informal_Caffeine, beroperasi sejak 5 Mei 2021 dan diinspirasikan semasa beliau berada di Bandung, Indonesia, di mana dia melihat ramai anak-anak muda membuka kafe yang juga menggunakan konsep minimalis. Untuk membuka kafe tersebut, dia membelanjakan kira-kira RM30,000 termasuk pembelian mesin-mesin untuk membuat kopi. Pada masa saya buka tu masih first wave, jadinya memandangkan di rumah ni masih ada space yang dapat digunakan. Saya gunakanlah sebenarnya dulu garage ni sini ni. Jadinya ada modal lebih tu saya gunakanlah untuk membuka home base cafe yang mana sebenarnya dia punya konsep informal cafe ni coffee to go. Kira untuk take away only. Tapi memandangkan customer banyak request, kadang ada yang kan mau duduk di sini sekejap, minum-minum, jumpa kawan di sini, jadinya kami teruskanlah, bertukarlah konsepnya. Antara minuman yang menjadi pilihan bagi pelanggan adalah blended Nutella dan entitled espresso. Seramai 4 orang pekerja tempatan bekerja di kafe tersebut.
Dengan trend kedai kopi yang kini banyak dibuka, pastinya memberi banyak persaingan dalam pemasaran. Oleh itu, untuk mengekalkan perniagaan ini, Awang Muizzul Izyan Akmal sentiasa memberi kualiti produk yang terbaik agar pelanggan tetap bertahan. Pada mulanya kami ini target kami adalah anak-anak muda jual apa. Tapi alhamdulillah kami dapat memecah ke seluruh umur lah. Boleh dikatakan minuman kami ini kira kids friendly, apa kanak-kanak boleh minum, orang yang berumur pun boleh minum. Pun ada ilmu sudah, tambah lagi ilmu. Dan terus untuk maju ke hadapan lah pasal belia ni pengganti wawasan yang akan datang. Dengan nama Instagram informal_caffeine, kafe tersebut dibuka Isnin hingga Khamis bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dan dibuka semula pukul 4 petang hingga 10 malam. Sementara pada hujung minggu ia dibuka sehingga 12.30 malam kecuali hari Jumaat dibuka dari pukul 2.30 petang.